Bateri pun lari. Tengok tu. Semua merah. Tak faham. Sorry guys, gelap sikit ya, gelap sikit. Sorry. Jap. Sorry ya, gelap sikit. Ini buat hal tiba ni. Dia tak hidup. Tengok tu. Tunjuk power bank juga aku ni. Sekejap guys ni, sekejap ni. Lampu ni buat hal lah. Alamak, salah kabel lah. Alhamdulillah. Tak ada tu. Dah? Tak ada. Jap. Tak ada. Buka je. Dia keluar. Baik. Sini hijau. Tu dah. Suara okey tak okey? Minta tolong share dulu mana yang masuk. Share dulu. Share dulu mana yang masuk. Share dulu. Table ni lah. Itu full. Kan. Bos Giran. Matiin. Dia buat hal lah. Sorry guys kita ada technical problem, bukan masalah telefon, bukan masalah line dan bukan masalah apa tiba-tiba semua connection hilang guys Tadi siang okey, tempat yang sama, sekarang ni hilang tiba-tiba lah. Okey, mana yang baru masuk minta tolong komen satu kalau korang dengar live okey tak okey semua, komen satu.
Okey Ryan, terima kasih. Fobas, terima kasih. Okey, satu minta tolong tapping je, minta tolong banyak, tak banyak, minta tolong tapping, FYP sikit, share-share kepada kawan-kawan dulu Pasal tadi tengah buat live tiba-tiba line dia tiba-tiba hilang, apa pun tak ada, lampu bateri tiba-tiba semua hilang. Kat mana tu? Dekat pulau Bayu, dekat Saint John. Tadi pakai lampu ni mula elok je. Lampu tu mula pakai elok je, terang. Tiba-tiba bateri habis. Dengan tiba-tiba bateri habis. Line pun dah kacau habis tadi. So, kena relax dulu sekejap. Apa-apa kita minta tolong share dulu. Mana yang baru masuk, minta tolong like. Arman NZR, apa khabar? Okay, kita santai-santai dulu sekejap buat sementara sebelum kita mula. Salam muhibah bang. Hadir sang goib. Hadir juga. Assalamualaikum. Salam hadir juga dari Kota Singa. Tapi bukan berada di Singa Kita berada di Pulau Singapura. Kita berada di selatan Singapura. Thank you pada Bayu, moderator. Minta tolong. Memang moderator lagi satu, dia tapping love je. Tapping like je. Bayu tempat rumah ke tempat kerja Bayu? Gitu. Gitu. Okay, jalan. Kita jalan. Okay, jom kita jalan. Okay guys, kita jalan guys. Okay, kita jalan sekejap Just sikit. Okay, jom kita jalan guys. Lampu macam mana? Kasih terang lagi. Alright. Cun. Thank you Razat. Okay, malam ni kita buat para santai guys Ini tempat sejarah. Kalau dalam Singapura banyakkan orang dah tahu. Tapi yang berada di luar Singapura, okay, ini adalah Kepulauan Saint John salah satu pulau yang berada di Singapura yang penuh dengan sejarahnya. Kalau mana-mana yang tahu, ini adalah kem tahanan sewaktu dulu sewaktu sebelum perang Jepun. Ia juga adalah kem kuarantin sewaktu dulu sebelum mana-mana warga asing yang ingin masuk di Singapura. Dan selepas tu dia menjadikan kem tahanan sewaktu perang Jepun. Ini adalah kawasannya pun. So banyakkan camp ni dijadikan chalet pasal time COVID dia tutup. Tapi sebelum COVID memang boleh pasal buat sebentar ni pagar ni tak boleh masuk. Ada dua tempat di sana
dua building dijadikan chalet. So sekarang ni tak boleh masuk lah, tapi di dalam memang boleh masuk kalau tak COVID lah. Tak lock lah, banyak datang. Okay, ini camp bawah sini, tahanan bawah sini satu, atas sana ada satu. Kalau korang nampak okay, kasih suluh tinggi sikit. Yang mana-mana lampu hidup itu adalah camp-camp yang ada Okay, sejarahnya tempat ni kebanyakan seperti anda tahu sewaktu perang dan juga sebelum perang, sewaktu pulau ni menjadikan tempat kuarantin untuk warga-warga asing yang ingin memasuki Singapura. So sebelum mereka masuk Singapura, tempat ni akan dijadikan tempat kuarantin dulu sementara untuk selama sebulan ataupun 2 untuk periksa adakah mereka lulus untuk masuk ke Singapura ataupun tidak. So dalam jangka masa tu, sementara diorang ada di sini, tahulah penyakit macam mana kan. Kuarantin tu macam-macam penyakit ada. Tak kira susah nak cakap. So dalam jangka masa sekarang kita kesakitan yang dikatakan misteri daripada kuarantin tu, baru mereka akan dibenarkan masuk ke dalam sini dan sebagainya. So mana-mana yang lepas Singapura so bila masuk time waktu Jepun, ini adalah blok-blok pekerja mereka duduk di sini untuk menjaga pulau ni. So waktu Jepun dijadikan kem tahanan untuk askar-askar British. Di kawasan dia guys, itu adalah chalet chalet lagging okey lagging. Ya rasa kalau tadi siang tak ada lagging, tiba-tiba malam dia lagging pula. Tadi siang okey tau, dah check tempat mana yang okey tak okey, kasih dia duduk seorang. Itulah. Kalau tempat dah okey kalau semua dah okey, dah boleh datang, kita boleh buat sini insyaAllah, tak ada masalah. Okey. Okey lagi tak? Masih okey? Live okey tak? Ada lagi? Tak apalah, kita jalan di kawasan sini lah. Okay guys. Okay, ini adalah kawasan hutan Kalau dulu asalnya memang hutan di sini, tapi kalau ikutkan perkampungan ada di tepi-tepi laut guys. Di tepi-tepi laut ada kawasan perumahan. Kebanyakan sini adalah tempat-tempat apa kata orang menjerat ayam dan sebagainya. So tempat ni juga dikatakan angker sejak dahulu lagi. Seperti time Jepun, askar-askar dibunuh dengan begitu kejam. Kalau waktu kuarantin tu, bangsa-bangsa lain yang datang di sini mati dengan tanpa diurus dengan sempurna dan sebagainya.
mati dengan berbagai macam penyakit, gila dan sebagainya. Itulah kat situ je, pasal tadi siang buat kat situ juga. Okey, tak ada masalah. Tu ingat mula kat situ dulu, tiba-tiba malam ni dia buat hal. Live lag, line kacau, lampu satu habis. Dia buat hal betul. Okey, ini adalah kawasan atas bukit di mana ada namanya Pulau Saint John. Ini adalah bilik air ataupun bilik pejabat. Dan sebelah sini adalah hutan-hutan. Bos Giran. Okey, ni hutannya. Itu jangan silap pasal ada berangin sikit tapi dia pergi goyang lain macam guys Jangan tu sangat Kalau ya saya cakap ya, kalau bukan saya cakap bukan. Okey, tempatnya agak banyaklah kisah-kisah yang berlaku di sini untuk yang pemancing, yang orang yang datang berkelah dan sebagainya di sini. Bukan itu juga, walaupun bekas penduduk pulau ini juga, saudara mara saya juga pernah dikacau sewaktu dulu dan sampai sekarang. Dia tak kira waktu guys kalau sini, kalau dia nak kacau siang, dia kacau siang. Kalau dia nak kacau malam pun dia kacau malam guys. Kadang kita dekat sini je lah. Benda ni dah tentu asalnya di laut guys So kita tak boleh nak cakap apa. So pada mana yang nak ada dalam live ni, jika terdengar sesuatu, ternampak sesuatu, bolehlah SS ataupun bagi tahu. Okey, saya masuk sekejap dalam ni Tapi tu lah semak dia, tapi semak tinggi ni. Kena hati-hati lah pasal kadang yelah semak-semak gini kita tak tahu kan. Tempat agak berangin guys Jangan salah sangka dengan pokok-pokok yang goyang ni. Kalau yang lain tu mungkin lah. Okey, ini tanah lapang yang saya cakap di depan pejabat ataupun bilik air. Saya akan pusing satu pulau ni lah untuk tunjukkan pada mana yang ada dalam live ni, tempat-tempat dan apakah fungsi tempat yang ada di sini. Kalau dengar suara tu jangan fikir pasal ada orang yang camping overnight di sini Okey. Mana yang baru masuk, minta tolong like and share. Tap like dan juga share live ni untuk berkongsi bersama rakan-rakan yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Kita bersantai malam di kawasan pulau yang penuh dengan sejarah. Sejarah sewaktu perang, sebelum perang dan selepasnya. Okey, di sini kemungkinan kalau saya masuk di sini, kemungkinan ada tempat akan lag. So, kalau mana yang lag, cuba bagi tahu guys
Saya akan berada di pulau ini selama 2 hari. 2 hari. So, ini adalah malam pertama saya. Saya sampai di sini pun waktu petang tadi. Menaiki feri untuk ke sini. So, ada 2 cara untuk ke sini. Antara feri ataupun dengan menyewa bot di Marina South. Untuk berada di sini. Tapi pernah ada sahabat-sahabat saya yang bertanyakan tentang tempat lokasi ni. Tempat manakah yang elok untuk membuat aktiviti para dan sebagainya. So, ini adalah salah satu tempatnya di kawasan sini. Okey, saya akan masuk ke sini, dalam sini. Kalau lag, cuba bagi tahu guys. Pasal tadi siang memang ada lag sikit. Okey. Pasal sini tempat kegemaran saya pasal apa? Saya merasa sikit aura-aura yang ada di sini. Sekejap guys Tolong tengok sekejap kalau lag tak lag. Okey, kita masuk dalam sikit. Okey, untuk saya melakukan para, saya takkan adakan sebarang seruan dan sebagainya. Kita hanya menziarahi atau melawati tempat-tempat. Jika ada sebarang rezeki, itu adalah rezeki anda. Jika ada sebarang penampakan, itu adalah rezeki anda dan sebagainya. Apa yang ada adalah rezeki Allah. Kita tak perlu nak memanggil dan sebagainya. Okay guys, saya tak nak masuk dalam pasal takut lag ni guys. Okey. Okey, ini adalah satu tempat kalau jika ada sesiapa yang ingin membuat sesi uji nyali. Ini adalah salah satu tempatnya. Okey, di bawah sini guys. Kalau korang nampak bawah sini, ini adalah bekas penjara. Sewaktu dulu time tahanan dan juga sewaktu perang Jepun. So tempatnya dikepung untuk diubah suai kerana keadaan struktur tak berapa elok. Ini adalah satu bangunan. Sebelah situ juga ada satu lagi bangunan. Tempat sini kalau malam agak gelap pasal lampu tak hidup. Hanya hidup cuma setempat sahaja. Ini pun salah satu tempatnya kalau mana-mana yang ingin buat sesi. Tempatnya agak menarik.
Tangan aku yang goyang. Bukan gimbal yang goyang, bukan kamera yang goyang, tangan aku yang goyang. Penat punya gimbal berapa elok. Line kuning. Okay, ini tempat dia. Tapi kalau nak buat boleh, tak ada masalah. Cuma kamera kita terpaksa letak jauh sikit. Cuma kita boleh taruh subjek di kawasan sini. Kawasan sini tanda lapang ni. Pokoknya di sini semua agak lama guys bukan tumbuh sendiri ataupun ditanam. Memang asalnya pokok memang asal dari pulau ni Tengok pokok dia bercabang-cabang. Bermakna pokok ni sudah lama, hampir-hampir sebaya dengan saya lah. Tengok pokok tu Lusihan, apa khabar? Selamat datang ke live santai Para untuk malam ni. Malam Tahun Baru Cina. Oh ya, kepada semua sahabat-sahabat yang menyambut Tahun Baru Cina, kongsi Fachai selamat Tahun Baru Cina kepada semua. Lusihan, salam bosku. Salam juga kepada anda. Hari ni kita buat live santai jalan malam Para. Ini adalah live Para pertama saya untuk kali ini setelah sekian lama berehat. Terima kasih kepada Lusihan kerana memberi treasure box. So mana-mana yang ada dalam live ni, semoga Lusihan dimurahkan rezeki, berkongsi rezeki pada yang ada. Jangan lupa guys follow Lusihan untuk membuka treasure box. Saya takkan buat apa-apa seruan dan sebagainya ataupun pembukaan portal dan sebagainya, tak akan buka. So saya akan biarkan apa yang ada untuk malam ni. Tiba lampu berkimalap lah sekejap guys Tiba lampu bahal pula. Tengok padahal lampu dah kuat ni. Apa jadi? Tengok. Sini okey. Bila tunjuk sini habis. Buat hal tu lah. Okey. Cuaca agak sejuk-sejuk berangin malam ni. So belakang ni juga adalah kawasan tahanan camp juga tadi yang tadi saya tunjukkan mula-mula.
Kalau anda lihat itu ada kat situ ada pos kawalan. Tu pos kawalan di kawasan sekitar pagar-pagar camp ni. Okay, saya akan tunjukkan signboard yang ada di sini lah. Kalau ada lagi okey, depan tu. No entry inside campus Pasal benda ni kalau sebelum COVID dia akan dibuat menjadi seorang tempat chalet lah kira. So kita berada di kawasan sini. You are here. Ini semua adalah kem tahanan guys Kem tahanan. Okay. Kita tak masuk sangat pasal dalam kadang ada CCTV lah. Tapi nak tengok boleh juga. Tengok lubang. Tadi mana lubang? Kalau nampak lah. Tak nampak, gelap. Pasal pagar dia. Ya. Okey. Okey, jom. Kita seterusnya ke atas bukit. Ini ada kawasan-kawasan dia Hanya rain. Lampu pun dengan tiba-tiba okey. Lampu tadi semua fully charge Tiba-tiba satu lampu terus out. Condemn terus, tak boleh hidup. Ini menggunakan lampu kecil yang agak kuat. Pun malap juga. Abaikan suara yang bunyi tadi Itu adalah orang berkemah. Ini adalah kawasan bukit guys Tapi bukit ni dulu lagi tinggi. Tapi banyaknya dah terap rendah sikit. Betul. Dengan kakak kau. Terima kasih Rain atas giftnya. Abang juga ada di sini bersama ahli keluarga yang lain. Tempat agak gelap Lampu dah buka kuat tau. Tapi gelap. Berarti kadang ada orang suka tengok kucing ni kan. Tapi tempat ni berangin guys. Angin tu tak berapa senia sangat lah. Tapi okey lah berangin. Tapi dia bila kita abaikan yang itu je.
Mana yang ada boleh ambil treasure box yang diberi oleh Lusiahan yang berkongsi rezeki bersama-sama. Okay. Tempatnya agak sunyi untuk hari ni pasal hari ni ialah malam tahun baru. So tak banyak orang sangat. Kemungkinan esok ada ramai lah besok pasal besok dah mula cuti kan. Sini juga ada tower yang nombor 2 di depan sana. Saya akan cuba jalan di depan. Ni semua adalah kawasan pagar, pagar tahanan camp tahanan tu. Tempatnya agak sunyi very sunyi So untuk mendengar sesuatu atau apapun agak jelas untuk mendengar guys Jika ada sebarang penampakan dan sebagainya, bolehlah bagi tahu dan juga SS boleh ada DM kepada saya jika ada. Adil Perkasa daripada 2 Dimension. Apa khabar Adil? Okay. Ni adalah watchtower dia yang nombor 5. Pasal setiap watchtower dia ada nombor guys sekeliling camp ni. Untuk elak daripada tahanan-tahanan terlepas dan sebagainya ataupun membuat rusuhan. Pada baru masuk, Assalamualaikum, selamat malam. Live yang tak seberapa saya. Live santai para untuk yang pertama di akaun TikTok saya. Mok Hang, Waalaikumsalam. Saya tak minta banyak, minta tolong tap like dan share saja. Dan kita akan berkongsi apa saja yang ada di dalam sini. Yang mana yang ada boleh follow antara satu sama lain. Yang mana baru follow saya akan follow back bila saya end live nanti. Ainana, selamat datang kembali ke live kedua saya. Okay, Ainana tadi ada masuk live saya yang pertama. Okay, kita relax santai di sini dulu. Okay, kita lihat kawasan sekeliling. Okay. Ini ada sekeliling dia. Okay guys, apa saya minta adalah jika anda memakai earpiece anda cuba dengar apa yang ada di sekelilingnya. Terima kasih Nini atas treasure box nya. So mana yang belum follow
Ainani bolehlah follow Ainani dan bolehlah buka box tu. Pasal Ainani mengkongsi rezeki bersama-sama. Okay guys, sekejap Okay, kenapa saya tengok sesuatu nampak di dalam live lain sikit. So saya lihat dengan mata kasar sendiri di kawasan situ. Ya guys, saya pen sikit. Kawasan situ, tapi saya tak pasti apakah tu. Mungkin hanya bayangan. So mana yang ada bolehlah follow Ainana yang membagi treasure box tu yang ada di atas ni. Okay, Ainana mengkongsi rezeki sama kita guys. Atas ni bos. Terima kasih kepada Ainana kerana berkongsi rezeki bersama kita. 25 box coins. Okay guys, jom kita gerak. Oh, gas. Kena tengok-tengok pasal jalan ni tak berapa rata. Pasal kita berada di lereng bukit Angin sepoi-sepoi guys. Hari ni saya tak banyak bawa barang perkakas banyak Hanya lampu satu spare. Lampu ni kecil molek ni tapi agak kuat, dengan satu spotlight spare untuk emergency. Okay, kita balik ke jalan asal kita. Okay. Dulu sini ada chalet guys di atas bukit ni, tapi selepas NEA mengambil alih chalet tu, chalet tu adalah rumah sewaktu dulu, rumah banglo, tapi kebanyakan rumah tu dah dirobohkan. Boleh, siapa tahu boleh tanya abang buat apa ni? Siapa ni bertanya? Ervinda, boleh Ervinda? Okey, untuk hari ni saya membuat jalan malam, santai malam sambil melawat lokasi sejarah di Singapura, salah satu pulau di Singapura. Sini pasal mitosnya, kalau ikutkan banyak yang mengatakan sini keras dan sebagainya. Okey, saya membawa sini kerana sini adalah pulau kelahiran saya, di mana saya dibesarkan waktu kecil. Begitu juga dengan ahli keluarga saya yang lain. So, segala cerita yang ada di pulau ni semuanya telah diberitahu kepada saya oleh pakcik-pakcik, abang-abang dan saudara saya. So, untuk mana-mana kawan sahabat yang ingin tahu tentang lokasi ini ataupun tempat ini, itulah tujuan saya sebenarnya. Dan sambil itu, kita merungkai sejarah apa yang ada di sini. Dan sebarang pertanyaan boleh ada ditujukan.
Oh, tak ada. Selalu pantau. Jangan khawatir, risau. Lampu tak ada. Dalam ni dia. Tak undang tak apa. Bodoh. Nah. Okay. Itulah sebab saya membuat live ni. Saya suka yang misteri bang. InsyaAllah kita berkongsi. Yang misterinya, kita cuba merungkaikan apa yang misterinya. So, mana-mana yang ingin tahu tentang apa saja, bolehlah tunjukkan soalan. InsyaAllah, mana-mana yang boleh saya jawab, InsyaAllah saya akan jawab. Jangan depan. Hei, jangan depan. Kita ada bagi pekerja membuat pusingan ataupun pekerja bangla dia membuat pembersihan di kawasan ini. Saya lagi misteri. Moderator saya lagi misteri tu. Mana yang ada dalam live ni bolehlah follow antara satu sama lain dengan saya. Ini semua adalah kawasan-kawasan pagar kem tahanannya. Tropical Marine Science Institute. Lihat yang telah diubah sesuai. Okay. Ini ada laluan, kita cuba lalu di sini. Saya Indonesia bang, tak begitu faham cakap Melayu. Okey, tak apa, tak apa. Kalau ada apa-apa persoalan yang tak faham, boleh bagi tahu, insyaAllah. Ini adalah pokok-pokok lama guys. Memang daripada dulu. Aslinya pokok di sini. Tengok besar betul pokok dia. Ini adalah baru. Baru pun tak berapa baru sangat. So pokoknya tak berapa besar. Tapi tepi-tepi dahan bahangnya kat mana tu Ravinda? Pokok yang mana tu? Yang ini ke? Adakah pokok yang ini? Yang pertama pokok ini. Ini ada pokok yang pertama. Adakah pokok ini?
cuba duduk sekejap, lihat apa yang ada di sini. Bull mana bull? Bull mungkin bertugas. Adakah pokok ini yang anda masukkan? Okey. Sebentar saya taruh tripod saya di sini, gimbal saya di sini. Kita perhatikan apa yang ada di sini untuk sementara waktu, guys. Mak kau. Kami nak jatuh aku. Ada cewek berbaju putih tapi tak jelas, cuma lambaian tangan dengan kain tu, rambutnya sedikit dia tengok. Oh, boleh. Anda boleh SS dan boleh hantar kepada DM saya. InsyaAllah saya akan cuba membuat penilaian balik. Tak apa, kita duduk sini sekejap. Kalau betul lah ianya ada di depan saya, kita biarkan saja. Kita lihat bagaimana ia akan melakukan sesuatu ataupun tidak. Kerana saya tak akan memanggil ataupun menyeru dan sebagainya. Saya lebih suka ianya keluar dengan sendirinya ataupun membuat sesuatu dengan sendirinya. Hilang bang. Dah hilang. Okey, tak apa. Kemungkinan dia malu kot. Pasal mungkin ada orang dah tegur dia. Kita tak tahu kan. So, itulah keunikan saya bila melakukan live seperti ini. Saya tak akan memanggil dan sebagainya. Tapi, terpulang pada rezeki anda. Jika anda melihat sesuatu, anda boleh bagi tahu SS dan sebagainya. InsyaAllah saya akan cuba dapatkan yang terbaik. Tadi nampak sedikit saja. Tak apa. Momok haram. Aduh, momok seram. Itulah yang saya cuba membuat ataupun membagi tahu kepada semua. Kerana kita tak harus takut dengan makhluk-makhluk sebegini. Kerana kita adalah umat Nabi Muhammad, yang dicipta khas dengan cukup sempurna. Kita ada Allah SWT untuk membantu kita dan menolong kita dan membantu kita dalam segala apa sahaja. So, dorang tak boleh buat apa-apa dengan kita kerana dorang tak boleh menyentuh dan sebagainya. So, apa yang dorang boleh lakukan adalah dengan cara macam inilah, menakutkan dan sebagainya. Itu sajalah. Selain pada tu tak adalah. Hah? Ini. Hah? Ini. Say again? Snake. Huh? There's many snakes here. I don't know. I don't know. Thank you. Just now I saw one small one already. Okay, thank you. Right. Bang Ladi bagi tahu suruh berhati-hati. Kemungkinan ada ular.
Saya cakap dengan dia, tadi saya dah nampak dah siang-siang petang tadi, ular kecil. Tumpang tanya boleh? Boleh, silakan. Saya nak solat dulu bang, nanti balik lagi. Assalamualaikum. Boleh insyaAllah. Waalaikumsalam. Siapa tadi tumpang tanya? Mak Kang. Silakan tujukan soalan apa anda. Di mana lokasi itu bang? Lokasi mana? Lokasi yang saya berada sekarang ke? Untuk lokasi sekarang ni, saya berada di Kepulauan Singapura Selatan, di kawasan selatan, iaitu di kawasan St. John Island. Okey, kita lihat sebentar di pokok kedua Tadi pokok pertama, alamak. Pokok pertama, ini adalah pokok kedua. Okay. Kita lihat apa yang ada. Ya, apa yang ya tu? Kita tengok apa yang ada. Tadi seorang tu dah cakap dia menampak sesuatu di pokok pertama. Ini adalah pokok kedua. Kita relax, santai-santai dulu. So kita macam tadi saya cakap, makhluk-makhluk ni kita tak perlu takut, kerana mereka tak boleh pegang kita dan sebagainya. Diorang hanya boleh menakutkan kita dengan jelmaan, suara dan sebagainya, dan juga dengan mengacau minda kita lah, cuba merosakkan akidah kita supaya lari daripada keimanan kita pada Allah SWT. Itulah niat diorang, tujuan mereka berada di dunia ni. So yang penting bila kita melakukan sesuatu ataupun berada di mana-mana pun, yang penting niat nawaitu kita betul. Satu, akal fikiran kita kena kuat, semangat kita kena kuat. Kerana apa? Kita ada yang ada di atas. Itu saja. Pada yang terima, yang kasih rose, terima kasih. Pada kasih gift, terima kasih juga. Semoga dimurahkan rezeki kepada anda. Untuk live saya ni, saya tak berapa ekstrim macam tim-tim yang lain. Saya selalu adalah santai dan sebagainya. Saya hanya melakukan ekspedisi ekstrim bila melakukan gabungan dan atas permintaan. Itu saja. Allah Akbar, guys. So saya memang daripada dulu, daripada guru saya, mentor saya, saya banyak membuat live santai daripada live yang menakut-nakutkan atau menyeramkan, ataupun live dengan seruan dan sebagainya. Pasal kita tak melakukan itu semua. Kita hanya buat apa yang ada. Kalau dia datang, dia datang. Kalau dia nak kasih, dia kasih. Kita cakap, kalau nampak, itu ada rezeki. Pernah jumpa mata-mata merah tak bang? Macam cerita masa kecil. Mata merah ada juga. Kalau cakap tentang mata-mata merah dan sebagainya, ada juga. Pernah nampak. Tapi itu dalam jaraknya agak jauh lah. Macam jarak sekarang ni dengan pokok, itu ya. Tapi diorang takkan tunjuk bentuk sepenuhnya. Kecuali kadang dalam live susah nak dapat. Tapi dengan mata kasar,
InsyaAllah kalau ada separuh orang akan nampak. Kalau itu adalah rezeki anda, InsyaAllah. Tapi kalau mata-mata merah dan sebagainya, kebanyakan ni, yang ini adalah bertaraf pasal jin dan setan ni semua ada taraf-taraf dia, ada pangkat-pangkat dia. Dan selalunya benda-benda macam ni adalah ada sikit ganas kerana memasuki kawasan dia lah. Kira ibarat kita masuk kampung dia, kita tak beri salam dan sebagainya, tak minta izin, dan macam gitulah. So kita jangan fikir apa-apa, kita nampak dia, kita buat bodoh je. Kalau kita nampak, alhamdulillah rezeki kita, tapi kita takkan mencabar dia. Satunya kita tahu apa kedudukan dia, apa niat dia, apa yang dia berhajat. Itu saja. Jadi kalau kita nampak, satu, kita niat dalam hati istighfar banyak, zikir. InsyaAllah takkan ada gangguan dan sebagainya. Pasal kebanyakan tim-tim yang lain ataupun paranormal yang lain, mereka akan membuat seruan dan sebagainya, memanggil, mencabar dan sebagainya. Tapi saya takkan buat begitu, kerana kita fikir baliklah, kita masuk rumah orang, kita kena hormat rumah orang tu, kena minta izin. Kalau dia dah ada rumah, apa kita nak panggil, betul tak? Sama juga, kita masuk dalam hutan, kita tahu jin dan syaitan ada di mana-mana dalam hutan dan sebagainya. So kita tak perlu memanggil ataupun menyuruh ataupun menyabar orang. So kita santai saja, tengok apa yang ada. Kalau kita nampak, kita nampak. Kalau kita dengar, itu adalah rezeki kita. Kalau dia cuba untuk berinteraksi, InsyaAllah kita akan cuba. Itu saja. Kalau kita nampak depan mata, macam sekarang ni, kita nampak dia depan. Kalau dia cuba mendekati kita, baru kita mencabar dia. Okay, jom kita naik ke atas. Jom. Okay, kita naik atas bukit lagi. Satunya kita berada di pulau ni, kita tahu kita berada di tengah lautan dan juga di pulau dengan hutan-hutan dan sebagainya. So dalam kitab dan surah pun telah dikatakan, dalam Al-Quran telah dikatakan lautan adalah tempat pertama di mana mereka dihalau daripada langit jatuh ke bumi, daripada laut dihalau ke tanah dan ke hutan, rumah kosong dan sebagainya. So kita tak perlu nak mencabar-cabar mereka ni. Tetapi perbezaan antara darat dan laut ada lagi kuat di kawasan laut, kerana energi yang datang pada laut agak kuat daripada yang darat. Okay, sini ada dua laluan guys. So korang nak jalan mana? Ini adalah laluan 1 dan ini adalah laluan 2. So mana yang nak jalan? Laluan 1 ataupun laluan 2? Pilihan di tangan anda. Laluan 1 ataupun laluan 2? Satu bang. Okey, 1. Seorang ambil 1. Ada lagi?
ada lagi yang minta satu ataupun dua. Kalau tak ada, mana kita ikut mebang, kita ikut laluan satu. Okey, laluan satu dah kat tebal sikit laluan dia. Seperti ada rintangan di depan. Okey. Kita masuk laluan satu Semua setuju? Okey, jom. Tengok agak tebal laluan dia. Saya tak tahulah kalau boleh lalu tak boleh lalu lah. Tapi macam Bangla cakap kena hati-hati lah pasal ular. So kena hati-hati lah. Kita tengok laluan tu. Macam mana? Kita boleh jalan tak boleh jalan? Oh, tak boleh. Pasal depan dah ada halangan. Tak dibenarkan. Itulah. Apa-apa pun kita buat, apa saja aktiviti, kita kena fikir keselamatan satunya. Okey, kita patah balik ke jalan kedua. Pasal saya tak pakai selengkap-lengkap ni. So, daripada jaga keselamatan, lebih saya jalan laluan dua. Okay guys, betul tu bahaya. Pasal kita tak tahu binatang-binatang yang berbisa yang berada di hutan. Ini adalah laluan ke rumah banglo ataupun chalet dulu guys Tapi tak tahulah banglo tu masih ada lagi ataupun tidak. So hutan ni agak tebal Jom. Lihat ketebalan hutan di kawasan sini. Tempat pun tak terjaga sangat seperti yang ada di luar. Sini saya kena hati-hati Bukan hati-hati apalah, binatang berbisa seperti tali pinggang. Dekat-dekat, jangan jauh. Tunggu luar. Tunggu luar tadi tak tahu sampai ke mana. Tunggu je kat luar. Kalau nak masuk depan ni je. Okay, jom. Pasal nampaknya saya punya moderator yang kedua tak dapat nak ikut pasal dia pakai seluar pendek. So kita kena pakai seluar tadi juga. Nak duduk sini. Biar tu. Okey, duduk sana. Pasal moderator saya dia berdengar sesuatu tadi Kedengaran seperti seorang menangis di dalam situ. So, atas faktor keselamatan saya pasuk undur. Sana bukan untuk saya, untuk moderator saya yang kedua yang berada bersama saya. Jangan ikutkan sangat kan cakap. Tapi dah dengar apa? Dah dengar biarlah. Dia nak kasi dengar biar tu. Dah, sini. Moderator kedua saya mendengar sesuatu dekat dalam sini. So
atas nasihat, satunya atas permintaan dia. So saya tak akan masuk. Fikir juga atas keselamatan dia juga. Tak apa, saya akan patah balik nanti. Ya, Rim. Nak boleh masuk sini. Pusing sana. Sekolah, kat sekolah sana. Dekat bilik air sana. Depan. Dalam sini hutannya agak tebal guys ya. So saya kena hati-hati ya. Kalau saya seorang, saya akan masuk insyaAllah. Tapi saya kena fikir balik keselamatan kru ataupun moderator saya. Lihat berapa tebalnya hutan di situ. Saya akan jalan di kawasan sana guys. Situ kita turun ke bawah. Bawah. Hah? Turun bawah sampai bilik air. Kat sekolah tu. Ini laluan turun ke bawah ke bilik air dan juga sekolah lama.
depan sana ada satu bangunan deh. Itu adalah sekolah lama di St. John. Sekolah ini juga di mana ibu pakcik-pakcik saya yang pernah belajar di sini. Cuma saya tak kesempatan nak belajar di sini kerana saya dibesarkan di Singapura selepas umur saya 3 tahun. Ini adalah kawasan sekolah. Ini ada kawasan sekolah. Biar dia. Ini ada kawasan sekolah. Kat mana tu berada? Saya berada di Kepulauan St. John, selatan Singapura. Bukan nak berketuk, biar aku ketuk apa. Dah Jan. Oh, sejarah tu. Betul. Pasal tempat ni penuh dengan sejarah dan penuh dengan misteri. So, atas tujuan saya untuk ke sini atas permintaan sahabat juga untuk menerokai tempat ini dan mencari tempat untuk beliau melakukan aktiviti beliau. So, jika beliau ada di dalam ni, bolehlah tengok sendiri keadaan. Kalau beliau ingin membuat di sini, insya-Allah saya akan bawa tempat di mana beliau boleh membuat sesi uji nyali. Dah pergi tempat prison dia. Dah tadi. Pada permulaan awal live saya dah pergi ke prison dia. Tapi di dalam kem tahanan kita tak boleh masuk pasal dipagar sebab waktu COVID ni. So kita tak dapat masuk walaupun dengan izin. Kerana salah satu makcik saya yang berada di dalam SLA juga memberitahu untuk sementara ni musim COVID tak benarkan masuk dengan apa cara sekalipun. Okay, ini ada sekolah lama Sekolah lama ni pernah dulu ada sekumpulan tim paranormal lama membuat tinjauan di sini dan membuat sesi pembukaan hijab untuk mana yang datang untuk melihat. So tempat ni pun, sekolah ni pun boleh dikatakan salah satu tempat yang agak keras. Ini ada satu bilik air yang ada di sini di St. John ni yang boleh digunakan. Di sini adalah kalau tengok signboard ni jangan salah faham. Ini adalah restricted area betul, tapi kerana dulu adalah milik askar Navy Tapi ini adalah kawasan lagun yang telah diambil alih oleh penduduk asal St. John Island. So lagun belakang ni hanya boleh digunakan oleh penduduk asal saja atas jagaan SLA. Terima kasih atas tagging FYP nya. Ini adalah hari pertama saya di St. John Island. Saya akan berada di sini sehingga hari Rabu, insya-Allah. Saya juga akan membuat live esok di pulau sebelah iaitu di Lazarus Island. Kita buat live santai juga, merungkai sejarah. Untuk hari pertama saya akan buat di St. John Island. Dan hari kedua insya-Allah saya akan buat di Lazarus Island pula. Lazarus Island adalah kampung di mana arwah nenek moyang saya asalnya. Dan saya dibesarkan di situ sehingga umur saya 3 tahun. Dan banyak cerita-cerita telah dikongsikan bersama saya oleh saudara mara saya, abang-abang, pakcik-pakcik dan semualah dari keluarga yang asal dari sini.
banyak cerita yang kita dapat ataupun saya dapat daripada ahli keluarga. Kalau kawasan sini guys, kita ada monyet. Kalau dengar monyet tu, tu bunyi monyet guys. Monyet akan ada di kawasan sini saja. Kalau siang-siang hari pelancong yang datang, diorang akan lihat monyet, memberi makan dan sebagainya. Ini adalah kawasan dia. Adalah 3-4 ekor dengan anak-anak dia. Why you outside in the dark? Because why? I'm exploring the island. This island is called St. John Island. This used to be a historic place during the wars and before the war. Before the war is during the quarantine time. It's before when people from outside Singapore coming into Singapore, they have to go through this island for quarantine before they can proceed back to the island. So this is also a historic place for Singapore during the World War. British used this island as a base, and then when British surrendered to Japanese, this is also a temporary prison. It's like Alcatraz, something like that. So that's the reason I'm here. I'm doing a dark, doing historic and mystery behind the island, explaining, doing exploring for friends actually. So this is mangrove ataupun old mangrove that used to be. Ini adalah tempat asal belum diubah lagi, tak pernah dikacau. This is the main entrance, pintu utama untuk masuk ke St. John. Itu adalah jetty. That's the jetty for the ferry or boat. Bunga Anissa, where is this place? Okay, we are in the southern island of Singapore, or you can call it St. John Island. It's beside is Lazarus Island, the famous island where most of Singaporeans nowadays come here for holidays and so on. Okay, I'm going to show you this stretch of house ataupun deretan rumah ini. Ini ada laluan guys. This is a path that earlier that I couldn't go through. That I have to cancel my route. You alone? No, with my moderator with me. Only two of us. I'm here also here with the family. The what do you call it? Original St. John Islanders. Bersama keluarga saya, ahli-ahli keluarga saya, bekas penduduk asal St. John Island ni. Okay, this is this place, Cordon area. Okay, you see the house behind you. This is the house of the first or one and only doctor in the island. Okay, it's an Indian doctor. He stayed here during the British War, before the British, until now, until 1970s or 1980s, where we are forced to move to Singapore for some reason. Okay, the only doctor in this island or in this area lah. Okay, call it. You can see. Okay, this is the house. The structure is almost the same like a British structure because we are under a British colony. Just for information, the original people who stayed here, yang aslinya tinggal di St. John Island ni, mereka dibenarkan untuk berhijrah ke England tanpa sebarang surat perjanjian. They are allowed to stay in England during the Queen's throne, or before that, they are allowed to
migrate from here, Singapore, St. John Island, to England without any proper document, because they are British, considered British residents. This is all keadaan laris Yang pada ni semua adalah rumah. This is all single houses di belakang ni. Some of the houses is been demolished. They're trying to develop the place up. What you're hearing is the generator. They're running the whole island. Used to be a storeroom here. Kemungkinan rumah yang ada di belakang tembok ni akan diubah sesuai untuk menjadi chalet dan sebagainya. I want to show you the house. Saya akan tunjukkan satu rumah. Rumah makcik saya. Anak dia masih ada lagi yang ada bersama-sama. The daughter of my late auntie is with me today. She's around. I'm going to show you guys the house where she used to live before. Okay. Beyond this gate is where she lives. Okay, that's where she lives. This house. This is the house of my aunt. So this is how it looks like behind the wall. Okay, this is the house of my aunt that still exists. Okay. Okay, yang ada di atas ni adalah rumah tuan or the British what they call it, it's like landlord. Rumah tuan kita panggil lah. Dia ada dua rumah there's two house, one here, there's one on top. Still the same, only that it's changed to a like a hostel or chalet. Okay, what's in front ataupun di depan adalah tanah lapang untuk tawanan, prisoners lawn. Okay, this is the house. Macam ketua kampung lah kalau ikutkan rumah ni dalam waktu time British, or you can say the Datuk Bandar or the town council or the mayor. It's mango tree, pokok mangga guys. Buah sedap guys. Okay, this is tower 3. Before earlier we saw tower 5. Okay, there's a few more towers here. This is a watch out tower for those prisoners during the daytime, waktu di siang hari. So this is the lawn, or maybe the yard for the prisoners to do whatever they want during the daytime. Second house behind there, rumah kedua. Second house there. Ini adalah bilik air guys, toilet for the prisoners to use during their time in this lawn, or during their what do you call that, exercise time or whatever they do in this field.
some people might be feeling a bit eerie or scary or maybe creepy in the night. Maybe sometimes some of them might even hear sounds of people going into the toilets, in and out, flushing or whatever. Sometimes the yard is closed actually, but there's a walkway, jalan ni, for you to go through in the middle to see both sides of the field. Okay. If you can see, it's a entrance, one way, one in, one out. You see the toilets. Banyaknya yang dah ubah, change. Because before COVID, they used to use this as a recreational lawn or yard. Hey. Hey. Okay, let me show you. Hopefully the gate is open. I think it's open. We used to use pernah gunakan padang ni. Time hari keluarga, during our family days, we used to use this field. This is the field that the prisoners used to use before. Okay. Imagine how big the place is before the prisoners inside here. 2 section. 2 bahagian dua padang Kita bayangkan berapa banyak orang sewaktu perang Jepun dan waktu kuarantin. This is second field. Okay, thank you Moang for the gift. So we are almost back to where we started earlier. So when I reach to the place where we started, I might end the live. And maybe we see you tomorrow. Kita jumpa esok. Same timing, 11 a.m. pula 11 p.m. But we'll do a different island. Maramang. Maramang. To some people, yes, you will feel that. Just like if you see at night, seldom people do their walk in the nights, unless you're a very strong-hearted person. Even though it's quiet, but sometimes it's your luck to meet either one of them, or maybe came across. Okay. Ini adalah this is the old prison. Lock up, something like a prison cell. Okay, all this. They are trying to demolish and rebuild the thing. Diorang akan ubah suai, membina semula. They are trying to do it as a museum or something like that, or maybe heritage area. Pokok ara depan sana, kalau nampak.
Okay, this is the prison or the cell area. 2 blocks. Is 1 block. One more block is in front. 2 block guys. You see the rooftop is almost gone. But the structure is there. Kita tengok pada atas bukit lah. Senang sikit. Tengok. Squeeze. Tengok. Hold up. Okay. Squeeze. Tengok apa yang ada. Let's go inside. See. Okay, this is inside. This is how the prison is. Prison cell. Ujung tu. Ujung mana tu? Kalau ada penampakan, if you see anything, you can do a screenshot SS guys you can share to me, DM to me. Dia main cak-cak biar dia. Hide and seek. Let it be. Okay. Have you do your SS? Dah SS belum? Have you done your screenshot? Semut. Lah, sorry. Red ants biting my leg. Ayah. There's a few ada berapa yang menjengak-jengak main cak-cak. Tengok pada jauh. Tak apa, kita biarkan dia. Okay guys, let it be. So we know what's inside. Okay, let's go. Ayah. Okay. So anybody who see it, ada siapa yang nampak, itu adalah rezeki anda. Mr. AG, hi, apa khabar? Okay, that's where we started earlier, kat atas bukit tu, on top there. So guys, how's your experience with me doing the walk today? Okay, just leave it here for a while. Tinggalkan di sini sebentar. So, you got any question? Ada apa-apa soalan nak ditujukan? Do you have anything to ask me? Please do. Silakan. Mana yang boleh saya jawab insyaAllah. If any question that I can answer, insyaAllah I'll try my best before we close for the night. Mok Hang, macam mana? Adakah anda puas hati dengan apa yang saya lakukan malam ni? Apa yang anda nampak dan sebagainya? Aduh, semut merah ni, semut api ni betul lah.
kacau lah. Okey, saya beritahu sepanjang perjalanan saya tadi, daripada atas tadi, permulanya, sampai ke penjuru di mana saya berjumpa Bangla untuk berhati-hati di pokok 1, pokok 2 dan laluan 1 dan laluan 2. Saya tertarik di situ kerana aura dia. Okey. Tapi waktu laluan yang pertama, yang mula-mula, di kawasan hutan tu, situ agak menarik dengan tersendirinya, tapi dia tak berapa nak mengacau orang sangatlah kira. Tapi paling menarik, interesting is yang jalan 1, jalan 2 tadi. Agak menarik pasal tadi ada satu sahabat kita daripada Indonesia telah nampak sendiri. So kelibatnya dia nampak tadi adalah seorang kakak dengan berambut panjang. So tak apalah, itu rezeki dia kan, tak apa, saya biarkan. So tujuan saya untuk masuk ke dalam adalah merungkai dalam di mana tempat saya pernah duduk dulu, di atas bukit, rumah sewa ataupun rumah banglo, ataupun rumah yang pernah diduduki oleh penduduk di sini yang berada di atas bukit. Tapi tak boleh buat apa, tak boleh masuk atas sebab-sebab tertentu keselamatan. Tapi sewaktu saya nak masuk moderator saya terdengar suatu bunyian tangisan. So kalau ikut saya abaikanlah benda tu. Tapi dia pasal terikut sangat dengan benda tu, so terpaksa saya cancel hasrat untuk masuk ke dalam. Satunya kena fikir keselamatan. Untuk saya, memang saya kalau seorang, memang saya dah redah lah masuk dalam tu. Tapi apa benda kita buat dalam, apa saja kita kena fikir keselamatan, tanggungjawab kita terhadap orang lain yang bersama kita. Itu tempat yang agak menarik. Kalau boleh saya recommend kepada yang mana yang ingin membuat ekspedisi dan test of guard ataupun uji nyali, itu adalah salah satu tempatnya yang agak menarik lah. So selain daripada tu, di kawasan sekolah tadi, sebelum di kawasan sekolah di mana ada bunyian katuk, dia cuba memanggil-manggil, cuba mengacau. Dan juga di bahagian sekolah tadi, dan cuma sekolah tu saya tak dapat nak menunjuk kawasan dalamnya kerana faktor keselamatan kru moderator saya. Dan di penjara ni, mana yang Mok Hang tadi telah nampak, jadi itu adalah rezeki anda untuk melihat. Pasal benda ni ada, cuma kita tak perlu nak memanggil dan sebagainya, kerana ini adalah rumah mereka, tempat tinggal mereka. So tak perlulah kita untuk menyeru, memanggil, mencabar mereka. Kerana kita pun, saya pun asal usulnya sini. So mungkin dia tak ajar saya, mungkin orang lain, tapi kita kena fikir keselamatan orang lain yang berada di pulau ni. Itu salah satu sebabnya. So harap apa yang anda dapat lihat hari ni dapat memuaskan hati anda. Live hari ni, live pertama saya membuat parah, alhamdulillah. Harap-harap walaupun tak ramai, insyaAllah atas berkat kawan-kawan yang ada, share. Yang mana yang baru follow, insyaAllah saya akan follow back nanti selepas live ni. Saya akan buat live keduanya esok, insyaAllah, di pulau sebelah, di Lazarus Island ataupun dipanggil Sekijang Pelapah dalam bahasa Melayu. Saya akan buat perjalanan siang untuk melihat kawasan mana tempat yang untuk kita lalui. Okay guys, pada mereka yang telah memberi hadiah dan sebagainya, mana yang sanggup menonton daripada awal sampai akhir, Lusihan, thank you, terima kasih kerana sudi hadir. Pada mereka yang mana telah memberi gift dan sebagainya, ucapan terima kasih. Semoga Allah memurahkan rezeki anda.
membantu semua, saling membantu. InsyaAllah jika anda membuat live, InsyaAllah saya akan masuk, saling membantu, share dan sebagainya. Okay guys, ada apa-apa soalan, pertanyaan sebelum saya end my live? Pada mereka yang tag live, terima kasih. Ada apa-apa soalan sebelum saya end live? 3,000. 3,000 mata memandang. Cik, macam betul je. 4.1k likes. Thank you. Terima kasih atas tapping like-nya. Okay guys, jika tak ada soalan, there's no question for tonight. I end my live today now by thanking everybody for having in my life. Moga dipermudahkan urusanmu insyaAllah. Begitu juga dengan Lucihan. Terima kasih atas pemberian hadiah early on. Semoga dimurahkan rezeki. So semoga kita berjumpa lagi esok insyaAllah di waktu yang sama. Kemungkinan saya akan buat live siang hari untuk membagi tahu lokasi-lokasi yang akan saya buat. Okay guys, see you tomorrow. Kita jumpa esok. Dari saya di Pulau Singapura, Selatan Singapura, St. John Island. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi. Peace yo. Bye bye.